Assalamualaikum semua. Okey, hari ni abang sangat-sangat excited. Okey, sangat-sangat super duper excited. Abang sekarang berada dalam Ferrari FX Spider. So, abang sekarang ni on the way ke KL Central, ke Menara Shell untuk menjemput seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa yang ada kaitan dengan jenama Ferrari ini. So, abang dah tak sabar ni. Ikut abang, kita kasih serang Ferrari! Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Kereta baru. Ini kereta baru pinjam. Alhamdulillah. Saya bawa pinjam. Lawa gila. Khas untuk Cik Syairan. Ferrari FX Spider. Wow. Jom kita pergi jalan. Jalan nak ke mana kita pergi tu? Tempat biasa lah. Tempat biasa? Yang minum kopi. Ada makan sekali? Kalau abang Gan mesti ada makan. Okey, jom. Allahu Akbar. Sedapnya bunyi dia. Engine V8. Ya. 710 horsepower. Ya, lebih kurang 770 Nm torque. Kita orang kereta mesti tahu. 0 to 100 in below 2.9. below 3. Ya. Ya, Tanya. Kereta Kereta macam tu berapa harga? tu, yang ini FX Spider, harga dia 1.18 juta. Ui, Sahaja. Demam. Dah masuk duty ke belum? Belum. So, kalau orang ada, tak ada masalah lah Cik Syairan kan. Tapi cantik gila. Yang ini engine 3.9 liter twin turbo V8. Twin turbo. Ya, 710 horsepower, 770 Nm torque. 0 to 100 2.9 second saja. Top speed 340 km sejam. Subhanallah. Adakah anda akan consider untuk your next car? Saya doakan Tuhan murahkan rezeki Abang Gan dan keluarga. Amin. Supaya your next car would be Amin. insya-Allah F8. Okey. So, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan Cik Syairan So, Yeah. mungkin saya boleh cerita sedikit lah latar belakang pasal Cik Syairan Yeah. Mungkin dekat luar sana yang kenal sudah mengenali dengan Cik Syairan. So, siapa tak kenal kan? Orang kata Cik Syairan ni AKA ataupun lebih dikenali sebagai Pakcik Shell lah orang kata Kalau itu dekat IG Yeah. Dekat IG seorang Pakcik Shell. Mungkin sedikit background saya boleh bagi kan untuk Cik Syairan ni adalah ialah pengarah urusan Shell Malaysia Trading Sdn Bhd dan juga Shell Timur Sdn Bhd. Dan merupakan anak kelahiran Pasir Putih, Kelantan. Correct me if I'm wrong, okay? Dan juga merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Betul. Betul Dan satu lagi sebelum tu, selepas tu ikut pengajian di Leeds University dalam jurusan Ekonomi. Betul. So, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah dapat jumpa Abang Gan. Dah lama kita berancang nak bertemu. Yup, betul. Okay, sambil-sambil kita minum kopi dan sebagainya, adalah few question yang saya nak tanya pada Cik Syairan lah. Boleh. Kita make it as a casual Yes, santai-santai, relax sambil minum kopi dan sebagainya kan benda tu kan. Cik Syairan sebagai seorang, orang kata orang paling besar sekali di dalam Shell Malaysia sebagai pengarah urusan Shell Malaysia. Apakah peranan Cik Syairan selanjutnya? Pertama kali saya nak betulkan. Ya. Saya
tidaklah orang yang paling besar. Sebab saya pun kecil je kan. Orang kata seorang insan yang kecil ni sangat hebat. Orang kata tak pernah dek lekang, dek senyuman, asyik tersenyum je. Orang kata daripada aku sedih-sedih ni, aku tengok muka Cik Syairan, saya jadi tersenyum balik. Alhamdulillah. Orang kata membawa keceriaan. Orang kata ada cahaya nur dekat situ. Kalau ada kebaikan tu sebab kumpulan kita. Ya. Macam Abang Gan ada kumpulan Abang Gan, saya sendiri pun ada kumpulan saya. Ya. Tak ada benda yang kita boleh lakukan Alright. tanpa kumpulan. Okay. So whatever I have achieved in the company, Yep. it is because of the team and because of the hard work. Yap. Boleh saya tahu tak sedikit orang kata pengalaman manis lah sepanjang berkhidmat dalam Shell ni? Sebenarnya banyak sangatnya pengalaman yang indah, yang itu kurniaan Tuhan. Sebab kita kalau kerja kuat, kita akan rasa gembira bila mendapat kejayaan. Dan kejayaan bagi saya ialah bila melihat rakan-rakan kerja saya, anak buah saya yang bekerja bersama dengan saya jadi cemerlang. Contohnya di stesen kita yang ada ni, Yep. ada Hafiz nama dia. Dia kerja dulu sebagai forecourt attendant. Oh, alright. Hari ni insya-Allah petang nanti kita akan bersama dengan dia untuk membuka stesen dia sendiri. Okey. Bayangkan daripada forecourt farm attendant Alright. boleh jadi cashier, jadi pengurus. Kemudian hari ni setelah lebih 10 tahun bekerja, dia jadi pengurus dan tuan punya stesen. Alhamdulillah, kiranya Shell dekat Malaysia ni bukan saja memfokuskan kepada bisnes mata-mata, tetapi pada masa sama cuba untuk develop anak-anak muda. Betul. Orang kata biasanya kalau orang kata kalau kerja stesen minyak ni sebagai pump attendant saja, cashier saja. Tetapi dekat sini lah Shell memberi peluang kepada mereka untuk pergi level yang lebih tinggi. Itulah harapan Sampai saya. tahap ke orang kata ada manage stesen minyak. Stesen. Okey, rasa-rasa saya ada peluang tak? Abang Gan dah berjaya jauh lebih. Aduh. Cik Syairan kata senyuman tu tadi, kegembiraan kepada staf. Ya. Adakah itu menjadi inspirasi kepada Cik Syairan untuk berjaya juga? So saya draw my energy, my motivation from seeing other people being successful, and that's only one of them. Kalau kita tengok tadi kat dalam kedai ada kerepek. Yep. Contoh tu salah seorang daripada pengusaha yang saya terjumpa Ya. ialah nama dia Puan Zainun. Yep, saya nampak ni. So daripada dia jual kerepek dalam plastik biasa, kita pergi jumpa Puan Zainun dekat kampung dia di Pasir Putih. Kebetulan kampung saya. So bukan saya pun yang buat pun, anak buah pergi buat, tolong dia bangunkan, teach her how to do it even better, package it, and now she's supplying all over Malaysia. Imagine, right? Itulah yang memberi kegembiraan kepada saya. Itu sumber motivasi saya. Ya, saya rasa itu mungkin ramai yang tak tahu benda tu. Orang nampak stesen minyak adalah untuk isi minyak semata-mata. Tapi dia tak tahu di sebalik itu ada banyak benda yang dilakukan untuk menjadikan dia lebih berkembang. Orang kata tak start situlah. Sentiasa benda tu sentiasa berkembang. Itulah Alhamdulillah. cerita-cerita belakang tabir yang hari ini peminat Abang Gan akan tahu sedikit. Apa perbezaan sebelum ada IG dengan selepas ada IG? Saya rasa Cik Syairan ataupun Pak Cik Shell ni orang kata viral ketika masa ada seorang budak ni nama dia Amir yang mengambil keputusan SPM dengan memakai baju Shell. Dia kata masa tu dia cuma gurau, dia kata kalau aku dapat retweet 6,000 retweet, aku akan naik pentas pakai baju Shell. Betul. So dari segi situlah saya rasa Cik Syairan dikenali selepas itu, betul? Kebetulan pagi tu sebenarnya saya ada board meeting yang saya kena pengurusikan. Tapi saya ingat sempat kot singgah stesen dia. So saya cakap kat driver saya, singgah sekejap, nak pergi jumpa Amir untuk mengucapkan tahniah. Sebab untuk dapat 5A bukan senang kan. Malam tu pun saya cari apa yang cendera hati saya boleh bagi, ke jumpa satu jam G-Shock, bawa pergi jumpa dia. And Alhamdulillah dia berjaya. And Abang Gan tahu tak, sekarang dia buat apa Amir Fufu? Okey. Dia baru masuk Institut Teknologi Mara di Johor buat diploma accountancy. Alhamdulillah. Tapi balik kepada yang IG tu, saya cuba ingatkan diri saya, kita hidup ni bukan untuk kutip followers. Kita cuba kutip kebaikan yang kita boleh lakukan kepada orang lain. So
Lagipun abang kan lagi banyak follower. Tak. Kalau beza paling laju dengan saya personal pun tak ada juga kan. Benda tu kalau nak beza kan jauh berbeza kan. Kalau ingat kita tengokkan daripada asal, saya cuma berkongsi cerita. Cerita yang saya alami atau cerita yang saya dengar. Itu tujuan dia. Dan itu bukan IG yang dikendalikan oleh syarikat. Memang individu, personal. So cerita yang saya tulis sendiri, gambar yang saya ambil sendiri. So kalau ada kebaikan, alhamdulillah. Kalau yang ada tak elok tu letak tepi je lah. Saya rasa kan tuan-tuan dan puan yang mungkin tengah orang kata susah hati kan, buka Instagram Pakcik Shell, kau akan tersenyum. Automatically memberi satu keceriaan kepada anda, satu different orang kata kan. Tapi baguslah benda tu. Kita nampak seorang leader kan berjumpa dengan anak-anak muda, benda tu like Amir dan sebagainya. Orang kata at least memberi satu inspirasi kepada mereka lah. Okey, saya ada satu benda yang saya agak tertarik dengan Cik Syairan. Saya dimaklumkan Cik Syairan diberi satu task untuk pergi ke India untuk membangunkan stesen minyak di sana. Yang pada waktu itu Shell memang tidak ada di India. Dalam tempoh 4 tahun, berapa banyak stesen minyak yang dapat dibangunkan? Bukan saya yang buat, tapi tim saya yang buatkan. Kita dapat bina dalam 2 tahun pertama tu nak dapat lesen je. Ya Allah, susahnya. Tapi alhamdulillah dapat juga. And then 2 tahun lepas dapat lesen tu, kita buka beli tanah yang pertama, cari tanker driver yang pertama. Semua yang pertama sampai saya balik tu kita dapat operasikan lebih kurang 30 stesen. So that is quite a proud moment. Apa cabaran yang paling utama? Kita dapat sedia maklum, setahu saya Cik Syairan pergi dengan tak ada siapa-siapa yang jemput dekat sana, setahu saya tak ada siapa-siapa jemput. Mana pergi sebagai orang baru di sana yang ingin mencari segala macam Cik Syairan kata, mencari tanah pertama, office pertama, tanker pertama, pekerja pertama, segala-galanya pertama. Biasa kalau bagi saya memang stres gila-gila orang kata. Bayangkan benda tu yang kita tak tahu apa-apa dekat sana nak bangunkan. So apa yang membuatkan Cik Syairan menghadapi semua ni? Setahu saya sebelum Cik Syairan ke sana, Cik Syairan dah diberi peluang untuk manage stesen minyak, betul? Bekerja daripada bawah. Betul. Sehinggalah sekarang ni. Saya jaga pump attendant, buat semua kerja sendiri. Termasuk cuci toilet. Itu normal lah, part of the job kan. Tak adalah nak besarkan sangat, but that's part of the role. So kita tahu betapa susahnya. Tapi bila kita tahu betapa susahnya, so we appreciate what other people have to do. So berbalik kepada cerita India tadi, sebagai kita rakyat Malaysia, bukanlah bangga tapi kita ada rasa tanggungjawab. Syarikat pilih daripada begitu ramai pekerja di seluruh dunia, dia pilih kita, suruh buat. So bila diamanahkan, kita kena buatlah sebaik yang mungkin. Satu dunia Cik Syairan yang terpilih untuk handle this project, untuk bangunkan tu. Betul. So pada masa tu rasanya semua benda rasa suka. Tapi itulah fitrah kita. Lepas kemudian saya perhatikan saya sendirilah. Lepas dah beberapa tahun kemudiannya, when we look back, tak adalah suka sangat. So that is a lesson learned in here. Whatever we do, bila apa pun tugas kita, jangan kita cepat putus asa. Sebab kalau kita teruskan sikit je tau, later when you look back, you say, wah, right? Sama juga dengan abang kan. Macam mana nak bagi orang sana accept penerimaan kita dekat sana sebab kita sebagai orang baru. Dengan minyak yang baru, contoh jenama yang baru. Macam mana nak bagi orang sana accept dengan kita? So kita kena fikirkan apa yang mereka khawatiri. In English, you have to understand what is the customer's problem and then you present the solution. Kalau masa tu kita nak pastikan customer confident dengan quality minyak yang mereka dapat. So if that is what they were worried about, then that's what you present to them. Apa yang Cik Syairan nak lihat Shell dekat Malaysia ni dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang? Alright. Firstly, it's good kita tengok balik Shell bersama dengan Malaysia daripada tahun 1894 lagi. 1910 kita gali telaga minyak pertama, dan tahun 1910, which is 110 years ago, we built our first petrol station di Jalan Tun Tan Cheng Lock. Masa tu kita panggil 4th Avenue. So if Shell has been with Malaysia for 110 years, saya nakkan Shell mesti bersama Malaysia, membangun bersama Malaysia untuk 100 tahun ke hadapan. Tapi 100 tahun ke hadapan agaknya sama tak dengan 100 tahun yang lepas? Tak sama ya.
Different, totally different. So I have to think what is relevant for Malaysia 100 tahun hadapan, dan kita mula perancangan sekarang. Okay. Apa ada dalam kedai. Mungkin 100 tahun hadapan orang tak guna minyak, tapi orang guna hidrogen. Atau orang guna bateri. Elektrik semata-mata, betul? So that is what is exciting about the future, which is different to how it was in the past. But definitely will be here for the next 100 years, Saya insyaAllah. tak sabar nak tunggu. So, kita nak tengok benda-benda yang tu kan? Ya. Right? Jika saya berikan Cik Syairan sebagai satu watak hero, siapakah Cik Syairan nak pilih? Mungkin Superman, Batman, Iron Man, Keluang Man? Keluang Man is a nice national character. But when it comes to heroes, I actually look up most to my parents and my mum, who has since passed away several years ago. Sebab dia cikgu sekolah dulu abang kan. Tapi bila dia dah meninggal, baru kita perasan kebaikan dia. So she is my hero. Dalam segi bekerja keras, she sacrificed everything. She doesn't spend anything on herself. Dia jimat, tapi bukan untuk belanja untuk diri dia, tapi jimat untuk anak-anak. One last question before saya nak cuba makanan pastry yang saya agak gemarkan, chocolate roll. Dan juga Cik Syairan mungkin tahu firecracker, itu adalah antara kegemaran saya kan. Last soalan daripada saya. Motor atau kereta? Dua-dua. Sebab saya tahu Cik Syairan pun rider kan? So kalau cakap pasal dua-dua kan, so apa pula pandangan pasal Ferrari F8 ni? Pernah bawa dah sebelum ni? Yang ni tak bawa. Tapi best lah tadi duduk kat sebelah abang kan bawa. Yang saya pernah bawa Lusso, Portofino, and on the track 488. Dalam track ni tu. Itu yang best dalam track tu. Macam kenal. So inilah Hafiz yang Cik Syairan cerita tadi tu. Betul. Inilah Hafiz yang saya cerita tadi. Dia bawa makanan kegemaran saya. Pandai pula dia. Coklat bro. Jumpa makan. Jumpa makan. Wah, sabar lah. Saya dah tak sabar. Walaupun saya dah tak sabar nak makan ni, dah berapa lama dah kerja sebagai kerja dekat Shell ni? Saya dah bekerja lama dah, dekat 14 tahun. 14 tahun? Habis sekolah saya terus bekerja dekat stesen minyak. Ini adalah job yang pertama? Ya, lepas sekolah? Ini job pertama. Wow. Okay. Sekarang ni orang kata dah berpeluang, diberi peluang untuk membuka stesen minyak sendiri, menjadi tokeh sendiri. Muda lagi, saya rasa mungkin dalam 30-an? 33 jadi tokeh dah Cik Syairan. Itulah rezeki yang Tuhan bagi, tapi kita kena berusaha. Saya selalu makan chocolate roll dan juga firecracker. So, boleh saya tahu tak apakah keistimewaan yang ada pada pastry yang kata Daily To Go ni sehingga membuatkan berjaya meracun saya, memikat hati saya untuk makan kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Setiap kali saya lalu, saya akan makan benda ni. Okey, rahsia dia, kita orang memang bake, dia bake, selalu bake. Hari-hari? Hari-hari bake, setiap masa bake. Dan kita kekalkan dia punya kesegaran dia, supaya itulah rasa dia still sama. Daripada bercakap freshly baked, baik kita pergi buat sendiri. Kita makan sikit. Rasa Saya dah geram ni. Mana boleh tahan ni? Oh lemak. Patutlah lembut. So maksudnya, buat everyday buat, setiap kali habis dia, buat baru. Habis buat baru. Buat terus kat dalam. Betul. Sehari paling kurang 2 kali bake, in some cases 3 times, so that you always get the freshest. Okey, jom masuk dalam. Saya pun tak sabar nak tengok macam mana cara buat. Saya ambil ni Boleh. Tak mahal Okay.